Salam sejahtera, saya Belinda Ongjolin dengan nombor matriks D2001093832. Video ini akan membuat pembentangan bagi kursus PER 3993 iaitu penyelidikan tahun akhir. Tajuk penyelidikan saya adalah pengetahuan terhadap jenayah skam dalam kalangan remaja di negeri Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Kajian ini dijalankan bagi mengkaji pengetahuan terhadap jenayah skam iaitu penipuan dalam kalangan remaja. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap kefahaman pelajar sekolah menengah tentang skam yang boleh mempengaruhi tingkah laku remaja. Lokasi kajian adalah di negeri Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Kaedah persampilan secara rawah mudah digunakan yang terdiri daripada 180 orang responden yang berusia 16 tahun, 17 tahun dan 18 tahun. Instrumen kajian bagi kajian ini adalah menggunakan borang soal selidik. Data ataupun maklum balas daripada kajian yang diperoleh juga dianalisis menggunakan program perisian Statistical Package for Social Science SPSS for Windows version 19.0. Secara kesimpulannya, semua hasil daripada kajian yang diperoleh ini telah mencapai objektif kajian serta aspek-aspek yang lain. Pengetahuan tentang skam adalah sangat penting terutamanya untuk golongan remaja untuk mengelakkan diri terjadi mangsa. Oleh itu, kajian ini adalah penting bagi mengenal pasti juga faktor yang menyebabkan skam berlaku serta kesannya. Untuk pengenalan, apabila teknologi semakin maju, ia telah membawa banyak kesenangan kepada masyarakat. Ramai orang dapat menikmati teknologi yang maju ini untuk membuat banyak perkara dan juga meningkatkan kualiti hidup mereka. Namun, ada sesetengah orang yang telah salah guna teknologi ini dan telah menyebabkan kes-kes buruk berlaku. Kes yang sering berlaku pada teknologi ini adalah mereka bermula menggunakan kemajuan teknologi untuk membuat penipuan. Di Malaysia, skam telah diketahui oleh orang ramai dan saya percaya ramai juga pernah mengenal skam, tidak kira penipuan itu daripada segi apa. Tetapi ramai orang tidak mengambil berat terhadap skam ini dan juga tidak tahu apa yang sebenarnya perlu dibuat. Jadi, kajian ini akan mengkaji isu-isu yang berkaitan skam dalam kalangan remaja. Seterusnya ialah penyataan masalah. Terdapat masalah yang menyebabkan masyarakat kini tidak mengambil berat tentang kes penipuan yang berlaku, terutamanya generasi muda. Antara masalahnya adalah seperti berikut. Kefahaman dan pendidikan yang rendah mengenai skam iaitu penipuan terhadap golongan generasi muda sama ada di sekolah atau di rumah. Generasi muda kini ada sesetengah yang langsung tidak tahu apa itu skam dan bagaimana penipuan ini berlaku. Ramai ibu bapa pada waktu di rumah juga tidak akan sentuh kes ini atau kurang memberitahu anak-anak mereka. Jadi, anak mereka mungkin tahu ada penipuan berlaku, tetapi mereka tiada konsep untuk mengelakkan penipuan berlaku pada diri sendiri apabila diri sendiri dikena skam pada suatu hari nanti. Di sekolah juga, guru mungkin telah mengajar muridnya tentang penipuan dan memberi contoh, tetapi kurang mempunyai program atau kempen kesedaran kepada murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti tersebut dan lebih memahami tentang konsep penipuan. Untuk objektif kajian, dengan merujuk kepada pernyataan masalah yang telah dinyatakan sebelum ini, objektif kajian bagi kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap kefahaman pelajar sekolah menengah tentang skam. Objektif ini bertujuan untuk menilai tahap kefahaman pelajar sekolah menengah tentang skam untuk mengelakkan generasi muda ini dijadikan mangsa yang seterusnya. Untuk persoalan kajian, apakah faktor yang menyebabkan masyarakat kini tidak mengambil berat tentang kes penipuan? Penipuan dibahagikan kepada beberapa jenis dan mengikut perkembangan teknologi, penipuan ini boleh dijadikan semakin canggih yang akan menyebabkan mangsa tidak dapat perhatikan adakah dikena penipuan atau tidak. Jadi, dalam kajian ini juga akan membincangkan faktor yang menyebabkan masyarakat kini tidak mengambil berat tentang kes penipuan. Dan yang kedua,
Apakah cadangan yang boleh dilaksanakan untuk mengelakkan kes penipuan berlaku? Untuk mengurangkan mangsa yang mengena penipuan daripada pelbagai aspek, cadangan atau langkah perlu dilaksanakan. Dalam kajian ini juga akan mengkajikan persoalan tentang apakah cadangan yang boleh dilaksanakan untuk mengelakkan kes penipuan berlaku. Untuk metodologi kajian, terdapat 4 iaitu instrumen kajian, prosedur kajian, populasi dan sampel, dan penganalisaan data. Untuk instrumen kajian, kajian ini telah menggunakan kaedah soal selidik untuk pengumpulan data. Borang soal selidik telah disediakan dan diagihkan kepada responden untuk mengisi. Dalam soal selidik yang telah disediakan ini mempunyai 7 bahagian iaitu bahagian A hingga bahagian G. Bahagian A mengaitkan dengan informasi dan literasi data. Bahagian B merupakan komunikasi dan kolaborasi. Bahagian C berkaitan dengan kandungan digital. Bahagian D pula berkaitan dengan keselamatan data. Bahagian E ialah penyelesaian masalah. Bahagian F tingkah laku dan bahagian G berkaitan dengan maklumat responden. Untuk yang kedua, prosedur kajian, soal selidik telah diagihkan kepada pelajar untuk diisi setelah mendapat kebenaran daripada pihak sekolah. Pelajar mendapat soal selidik dan arahan diberi bagi mengelakkan pelajar silap mengisi borang soal selidik. Selepas pelajar siap mengisi, borang dikumpul balik bagi tujuan menyiapkan kajian. Bagi populasi dan sampel kajian, kajian ini telah dibuat di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Damai dan Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Ampuan Dura. Pelajar sekolah menengah dijadikan sasaran utama kerana didapati generasi muda kini tidak mempunyai konsep yang mendalam tentang penipuan dalam talian ataupun mereka hanya mempunyai kefahaman yang agak rendah. Seramai 180 responden yang digunakan sebagai sampel kajian di mana terdiri daripada pelajar SMK Jalan Damai dan SMK Tunku Ampuan Dura. Untuk penganalisaan data, selepas mendapat dan mengumpul data daripada pelajar, data ini telah dianalisis dengan menggunakan program barisan komputer iaitu Statistical Package for Social Science (SPSS). SPSS direka khusus untuk membantu penyelidik, saintis sosial dan pengamal dalam mengumpul, menganalisis dan mentafsir data secara statistik. Seterusnya ialah dapatan kajian dan perbincangan. Kajian ini menggunakan analisis inferensi sebagai analisis tambahan yang dilaksanakan untuk memudahkan analisis deskriptif lanjut. Analisis inferensi digunakan untuk membuat kesimpulan yang relevan tentang populasi berdasarkan data yang dikumpul daripada sampel yang diambil. Selain itu, analisis inferensi digunakan untuk menguji hipotesis statistik. Dengan merumuskan hipotesis tentang parameter populasi seperti mean atau perkadaran, kita boleh menguji kebenarannya menggunakan data sampel. Analisis regresi berganda ialah kaedah statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu pemboleh ubah bersandar dan dua ataupun lebih pemboleh ubah tidak bersandar. Tujuan analisis regresi berganda adalah untuk memahami sejauh mana pemboleh ubah bebas menjelaskan variasi dalam pemboleh ubah bersandar serta untuk menganggap pengaruh relatif setiap pemboleh ubah bebas terhadap pemboleh ubah bersandar. Berdasarkan jadual 4.8 berkali regresi berganda, jadual 4.8 menunjukkan hasil analisis hubungan antara faktor informasi, komunikasi, digital, keselamatan dan penyelesaian terhadap tingkah laku. Daripada hasil kajian ini, didapati bahawa faktor keselamatan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kesedaran remaja terhadap scams, iaitu P sama dengan 0.007 kurang daripada 0.05. Bagi faktor penyelesaian masalah, ia juga menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap kesedaran remaja terhadap scams, iaitu P sama dengan 0.001 kurang daripada 0.05. Ini bermaksud peningkatan dalam penyelesaian masalah berkaitan scams dapat meningkatkan kesedaran remaja terhadap kes penipuan ini. Sebaliknya, untuk faktor informasi, komunikasi dan digital,
tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap kesedaran remaja bagi kes skam ini sebab P melebihi 0.05. Sebagai rumusan, faktor keselamatan data serta penyelesaian masalah telah menjadikan faktor yang utama terhadap kesedaran remaja terhadap tahap pengetahuan skam. Bagi cadangan kajian, hasilnya adalah penting dalam memahami elemen yang mempengaruhi pengetahuan remaja tentang penipuan dan memberikan garis panduan untuk tindakan meningkatkan kesedaran dan perlindungan mereka daripada penipuan. Salah satu cadangan adalah dengan meningkatkan pendidikan dan kesedaran orang ramai tentang pelbagai bentuk penipuan dan taktik yang digunakan oleh penipu. Selain itu, perlindungan pengguna perlu dipertingkatkan melalui penambahbaikan undang-undang dan dasar yang memberi jaminan kepada mangsa penipuan untuk mendapatkan pampasan dan keadilan. Penggunaan teknologi keselamatan lanjutan juga penting termasuk penyulitan data dan sistem pengesanan penipuan automatik untuk melindungi maklumat peribadi pengguna. Kerjasama antara agensi termasuk kerajaan, kewangan penguatkuasaan undang-undang dan institusi sektor swasta juga diperlukan untuk mengenal pasti dan mengambil tindakan terhadap pelaku penipuan dengan berkesan. Selain itu, pembangunan platform pelaporan penipuan yang mudah diakses dan boleh dipercayai serta penggunaan alat analisis ramalan berasaskan kecerdasan buatan juga boleh membantu dalam usaha pencegahan dan tidak balas penipuan yang lebih cekap. Kesimpulannya, kajian ini telah menunjukkan bahawa kajian tentang tahap pengetahuan skam dalam kalangan remaja telah mencapai objektif dan matlamatnya. Kajian ini penting terutamanya untuk generasi muda supaya mereka dapat mengambil berat dan lebih memahami tentang penipuan yang sering berlaku pada masa kini. Langkah-langkah juga perlu dilaksanakan dan kerjasama antara masyarakat dengan pihak berkepentingan amatlah penting bagi mengurangkan kes-kes penipuan dan keselamatan digital. Bagi mengatasi masalah penipuan memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif daripada pelbagai pihak. Pendidikan dan kesedaran awam tentang pelbagai bentuk penipuan serta perlindungan pengguna yang kukuh adalah penting untuk melindungi orang ramai daripada kerugian kewangan dan lain-lain akibat penipuan. Selain itu, melaksanakan teknologi keselamatan termaju, kerjasama antara agensi, membangunkan platform pelaporan penipuan dan menggunakan alat analisis ramalan boleh membantu mengurangkan risiko penipuan dan meningkatkan keselamatan keseluruhan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan orang ramai akan lebih selamat daripada ancaman penipuan dan dapat membina persekitaran yang lebih selamat dan boleh dipercayai untuk berinteraksi dan membuat transaksi dalam talian ataupun dari luar talian. Jadi dengan itu, saya akhiri pembentangan ini dengan ucapan terima kasih.